Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah hadirin masih lagi bersama dengan channel Seadanya. Tajuk kita pada petang ini adalah Rahsia Isa Ruhullah, Tukang Kayu Tanda Warisan Melayu Bintan. Seperti mana yang telah saya bentangkan di dalam bingkil pada hari Ahad terbaru ini, telah berlaku beberapa kesilapan teknikal di pihak Zoom dan juga blokej daripada YouTube. TikTok pun ada juga blok selama hampir 30 minit, 10 minit pada setiap skala dia. Maka insya-Allah saya akan upload kembali recording hari tersebut bersama dengan pembentangan yang full kepada ahli yang telah melanggan untuk melihat secara nyata pada hari tersebut yang telah berlaku gangguan teknikal. Jadi saya minta sesiapa yang telah membayar dan telah tidak dapat melayari supaya kembali menghubungi saya akan update status terkini di YouTube dan skala yang lebih panjang hanya pada ahli yang hadir pada online dan mengalami masalah gangguan teknikal. Jadi kita mulakan sidang pada hari ini apa yang telah saya bentangkan pada hari Ahad yang lepas. Jadi tajuk Rahsia Isa Ruhullah, Tukang Kayu Tanda Warisan Melayu Bintan. Ada di dalam buku Rahsia Isa Ruhullah di Pentas Melayu. Sebagai pembuka kepada perbincangan ini, terlebih dahulu Isa dikenali sebagai Carpenter, Jesus the Carpenter. Dalam bahasa Melayu dikatakan Isa keluarga tukang kayu. Jadi bagaimana hendak kita mendapatkan kebenaran akan asal-usul sebenarnya sosok di pentas dunia dan akhir zaman yang bakal datang. Jadi ini semua telah saya katakan ada di dalam pembentangan saya pada hari Ahad lepas dan bakal saya upload di dalam bentuk CD. Kepada yang telah mensubscribe akan diberikan PDF percuma dan juga melihat video pembentangan ini secara percuma. Bagi yang belum, bolehlah menghubungi saya di channel Seadanya, di email, TikTok ataupun YouTube. Jadi ini adalah wajahnya buku Isa Ruhullah di wilayah Melayu. Nama pena saya Ismail MF. Kajian bahasa, teks, budaya dan warisan ketuhanan merentasi segala peradaban manusia ahli kitab, Taurat, Zabur, Injil dan juga catatan mereka sendiri. Jadi sosoknya Isa ini bakal muncul di akhir zaman bersama yang dikatakan Al-Mahdi Al-Muntazar. Maka perlulah kita melihat daripada konteks 360 darjah akan siapa keberadaan dan asal-usulnya Isa itu sendiri. Di dalam kita hendak melihat konsep ketuhanan sebenar tanah Melayu atau Melaya, maka di dalam buku tersebut saya memaparkan bukti hitam putih, bukan teori, bukan andaian, akan siapa sebenarnya Maryam alaihissalam, siapa sebenarnya keluarga Isa dan siapakah Isa itu sendiri di dalam konteks sejarah yang mereka sendiri telah kaji dan mereka terlepas pandang. Ketuhanan sebenarnya tanah Melaya ini amat besar. Rahsianya tanah Melayu di akhir zaman bakal pecah sama ada kita mahu percaya atau tidak percaya kerana bukti telah sampai ke situ. Lantas, di dalam gelombang akhir zaman telah menenggelamkan kewarasan, kefahaman logika dan juga akal yang waras. Saya bentangkan sebahagian daripada kandungan buku tersebut yang bakal diberikan secara full kepada pihak yang melanggan. Jadi kita mulakanlah sidang pada petang ini. Di dalam satu konsep yang dikatakan bernegara, salam laki, putera, putera, Maryam dan isu keluarga The Carpenter. Itu tukang kayu yang melalui jalurnya keturunan Sulaiman, Musa, Daud alaihissalam dan Nabi Nuh yang hampir semuanya adalah tukang kayu ataupun mereka yang memahami kedudukannya kayu-kayan tersebut. Maka di dalam buku itu nanti dan channel yang bakal saya uploadkan pada malam ini, bermula malam ini, sidang penonton, sidang pendengar dan sidang pengkaji dapat melihat dan menyorot kembali sejarah kata kunci nama-nama keluarga Nabi dan Rasul yang telah hilang ditelan di zaman. Carpenter adalah tukang kayu. Sandal yang dipakai oleh Musa alaihissalam. Perkataan terompah lembah suci dan kota tua. Kotanya keluarga Nabi Adam. Dan sebuah sejarah yang terpalit dengan kota tampan dan pasir salak.
Di manakah kewarasannya manusia di akhir zaman, yang mana kita gagal melihat di sebalik segala tipu daya dan ayat-ayat dan juga takrif dan maksud yang telah mereka khianati, langgar, dan mereka menciptakan cerita yang telah dibuat-buat. Di sebalik tadi, tabir dan juga algoritma dan kosmologi konteks bahasa, linguistik dan sintek, pastinya ianya perlu dipadankan dengan lokasi, geografi, logika dan juga alam yang sebenar-benarnya alam tadi. Tiadakah kamu mahu memikirkan kejadian langit dan bumi? Sejarahnya daripada keluarga Adam yang pertama. Berlakunya banjir besar. Berlakunya penutupan sejarah dan kisah-kisah Nabi dan Rasul yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang mereka ahli kitab telah selewengkan, putar belikkan, tukar dan ubah. Yang mereka ubah adalah nama, lokasi dan penterjemahan. Nama yang asal telah muncul kembali di dalam titian sejarah yang telah mereka padankan dan mereka padamkan. Jadi di dalam saya membentangkan kajian demi kajian, kisahnya ini akan terpalit dengan negeri Perak. Dikatakan Pra. Negeri Perak kota tua, kota lama, yang kemudian berangkai dengan satu titik atau satu gugusan kawasan di pergunungan Malaya. Itu Banjaran Titiwangsa. Death proof he was fully human, resurrection proof that he was fully God. Ini kata mereka. Tetaplah pada pemikiran dan pola pandangan manusia atau orang-orang Melayu di pentas Nusantara, Isa adalah tetap orang yang biasa kecuali dia hanya dizahirkan tanpa ayah. Maka bukanlah dia Tuhan, tetapi dianya adalah Nabi dan Rasul yang menyatakan kebenaran rahsianya Ruhullah tadi yang telah dikenal pasti dan kebanyakan kajian, pengkajian dan kefahaman akan isi dan intipati manusia itu ada di pentas Nusantara. Pelambangannya palang dengan kain yang disilang itu. Palang berbentuk T dengan kain yang digantung. Ada kesinambungan dan rahsianya di bumi Pasir Salak, tempat lokasinya JWW Bush dibunuh. Berbagai kisah dan andaian terhadap peristiwa Pasir Salak dan cerita sebenar kenapa JWW Bush mati atau tumpas di Pasir Salak ketika mandi manda. Rahsianya orang Melayu tapak uri, tapak tamadun orang kita yang terlepas pandang oleh pakar dan pengkaji sejarah. Semuanya ini akan hamba lepaskan secara bercetak dan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk tatapan anak-anak bangsa dan manusia-manusia lain di muka bumi. Kebangkitannya sejarah manusia dan sejarah sebenarnya tanah Melayu ini Malaya bukanlah hak milik peribadi orang-orang Melayu ataupun pentas Nusantara itu sendiri ataupun pemilikan peribadi. Ianya adalah warisannya keluarga Adam AS, warisannya semua keluarga Nabi dan Rasul yang terdahulu, yang perlulah digarap, dipadamkan, dipadankan, disusun kembali dalam satu konteks yang lebih rasional, lebih logika dan terbuka tetapi tanpa menidakkan kedudukan alam beralam ataupun mistisism, kosmologi atomik partikel dan the structure of the algorithm, sintek dan tari kewujudan alam semesta. Tapak-tapak tanah Melayu yang tua dan langka ini mempunyai kepelbagaian sejarah dan telah diiktiraf oleh kebanyakan pengkaji daripada serba-serbi berbagai aliran agama di kitab-kitab tua. Apa dan sebenarnya apakah pergunungan Melaya tadi. Tetapi kita selaku anak-anak bangsa pada hari ini, kita telah tidur. Di dalam tidur yang lena, kita lupa siapa kita. Kita ibarat sebuah bangsa yang sakit ketika ini tenat. Kita masih lagi meroyan, diganggu gugat oleh peristiwa saka, puaka, hasad dengki dan kehitaman. Kenapakah ini berlaku di tapak yang paling tua di muka bumi? Inilah sebuah kisah perjuangan bangsa. Inilah sebuah kisah yang bakal menemui kemuncaknya di akhir zaman. Rahsianya Melayu Malaya, pergunungan ketuhanan, the mountain of God, the valley of the king. Peperangan dan pertempuran, konflik belum pernah selesai. Manusia tetap mahu menumpahkan darah dan telah melupakan tapaknya kasih sayang, sebuah kisah cinta yang agung di sebuah tapak tua di semenanjung tanah Melayu, di mana cahaya putih terpecah menjadi kepelbagaian cahaya dan membentuk tari dan pola, kelopak bunga,
di taman bunga serendah sekebun bunga. Rahsianya taman serendah sekebun bunga. Rahsianya taman bunga Bonda Pertiwi. Pastinya perlu dirujuk kepada bukti yang nyata dan gaib, zahir dan batin bersama dengan penulisan dan sejarah yang telah mereka padamkan, lenyapkan. Alam pasti menjawab, di situ, di tanah tua itu, sama ada di langit, di bumi, ataupun di antara langit dan bumi, kepelbagaian makhluk dan juga penciptaan yang Maha Esa berkeliaran, bertawaf, berpusing bersama dengan teratak ayahanda Adam dan Hawa. Inilah sebuah kisah yang telah manusia lupakan. Manusia-manusia materialistik telah buta hati, mata dan perasaan. Sedangkan jalannya, wujudnya Melayu itu adalah di dalam gelanggang kasih sayangnya tadi. InsyaAllah kita akan bertemu pada babak keduanya nanti. Akan sejarah sebenar dan kesinambungannya daripada kisah Isa Ruhullah. Apa hubungan Bentan, Laksmana Bentan, samudera jagat raya alam Melayu dan rahsia perkataan kayu atau ahli kayu tadi. Sama ada daripada zaman Nabi Nuh AS, jurainya Isa Ruhullah dan juga Musa Kalamullah yang membawa kepada lembah tua, the valley of the king, the valley of the god, dan tapak ayahanda dan had Adam dan Hawa. Inilah sebuah kisah yang saya paparkan seadanya bagi tatapan dan kenangan dan ingatan kepada anak-anak bangsa dan warga manusia di muka bumi sebelum saya dijemput kembali. Masa ini pinjaman ibarat kelopak bunga yang berkembang di waktu pagi. Bunga-bungaan di tanah Melayu mengandungi rahsia. Hampir semua tumbuhan di muka bumi bermula di tapak ini. Kita bakal bersambung dan bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.